Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Sekali-sekala kita bersiaran secara langsung di portal berita Suara Merdeka. Yang mana ini sangat istimewa kerana anda boleh tonton di Facebook Suara Merdeka. Minggu lepas hangat panas rentung dengan isu agama yang dibawakan oleh pihak daripada sebelah sana. Dan di sebelah sini hari ini diundang. Sebenarnya, apa yang saya nak paparkan secara live di Suara Merdeka, saya nak bagi tahu. Ini adalah jawapan bukan untuk mengaibkan mana-mana pihak, tetapi dalam bidang kewartawanan kita diajar untuk memberi laporan yang tidak berat sebelah. You have to have fair reporting. Jangan buat conclusion, jangan buat keputusan yang secara sembrono. Kerana kita dengar dulu apa jawapan di pihak yang satu lagi. Yang tak menariknya, memang ya, tetamu saya undang hari ini, beliau pernah bertugas sebagai wartawan di Kumpulan Utusan Melayu Malaysia Berhad. Selepas itu, beliau bertugas di Akhbar Arus Perdana Berita Harian. Kalau nak mengatakan yang Suara Merdeka ni ditubuhkan daripada mereka, termasuk saya, bekas utusannya, saya tidak nafikan. Dan tetamu saya juga bekas wartawan utusan. Dan sebagai wartawan, sebenarnya tetamu saya dan saya masih lagi seorang wartawan sampai ke hari ini. Beliau tidak berhenti menulis, tetapi beliau upgrade herself. Okay? Beliau mengkaji. Dan kajian beliau mungkin disalah tafsir. You tengok video. I may not watch the video. Video boleh disunting, boleh diedit dan boleh dicantum. Mengikut apa yang awak nak. Mengikut apa yang kamu hendak. Jadi, kenapa saya memanggil beliau secara live pada hari ini? Untuk mendengar penjelasan daripada beliau. Apa yang beliau akan nyatakan sebentar lagi adalah tanggungjawab beliau. Beliau bertanggungjawab sepenuhnya. Tidak bersangkut paut dengan legal undang-undang di pihak Suara Merdeka. So, bukan saya nak cuci tangan, tetapi saya nak menyatakan apa yang beliau nyatakan sebentar lagi adalah pandangan peribadi, jawapan peribadi pada khidmat beliau sendiri. Di sebelah kiri saya adalah Puan Wan Nur Hayati binti Wan Alias, atau lebih popular dengan panggilan Ibu Yati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Terima kasih Yati kerana sudi hadir pada hari ini secara live di Suara Merdeka. Dan saya tahu ramai yang menonton, kamu boleh share supaya apa yang diberi jawapan oleh Ibu Yati pada anda atau Yati pada saya, anda boleh berkongsi sesama sendiri. Share. Wawarkan benda ni. Benda yang baik kita wawarkan. Benda yang tak bagus kita cuba perbaiki. Okay? Dan kalau anda bertanyakan soalan, saya akan bacakan soalan anda. Tetapi saya tak akan bacakan kalau soalan itu mengutuk, okay? Menghina, mengaibkan sama ada tetamu saya ataupun segmen live Suara Merdeka bersama Ibu Yati. Yati, okay. Semalam pergi jumpa polis. Okey. Daripada 3 bahagian. Polis Bukit Aman, Ampang dan IPK Selangor lah. Okey. Kenapa Yati pergi ke 3 polis? Okey, itu memang untuk proses lah. Proses siasatan. Dan itulah kali pertama proses siasatan dibuat ke atas saya berdasarkan report polis daripada saya dan juga report polis dari pihak Yadim. Okey. Dan lain-lain. Ada lain-lain lagi? Lain-lain. Berapa banyak laporan polis? Hari ini saya dimaklumkan ada NGO yang dimaklumkan oleh Nasruddin Hassan. Katanya ada beberapa NGO buat laporan polis. Terhadap kamu? Terhadap saya. Okey. Jadi di kesempatan ini sebelum kita meneruskan sesi hari ini, saya Wan Nur Hayati binti Wan Alias, lebih dikenali sebagai Ibu Yati, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih dan bersyukur
kerana diberi peluang untuk menyatakan penjelasan dari pihak saya. Okey. Kerana sebelum ini hanya kita dengar satu belah pihak sahaja, dan dari sudut etika kewartawanannya memang tidak adil. Jadi sebelum tu, boleh tak saya bacakan dulu apa teks yang saya sudah sediakan, dan selepas tu kita boleh continue lah dengan soal jawab. Okey. Boleh? Tapi sebelum baca teks, anda di luar sana kenal Ibu Yati? Saya nak tanya. Adakah anda kenal orang ini? Saya tidak mengenali beliau sebab saya tidak mengetahui isi perut dia, hati budi naluri dia. Saya hanya kenal beliau sebagai seorang wartawan di utusan dahulu dari segi luaran. She was a crime reporter. Dia wartawan meja am, wartawan bongkar. Pemenang anugerah Kajai dalam bidang kewartawanan di Malaysia. Anugerah tertinggi adalah anugerah Kajai. Saya sendiri tak dapat anugerah itu. Kojol adalah kot. Jadi Yati dapat anugerah Kajai bersama dengan 25 anugerah lain, termasuk tokoh kewartawanan. Tokoh wartawan rakyat. Tokoh wartawan rakyat oleh Sultan Pahang. Sultan Pahang. Dan juga Ahli Mangku Negara oleh Agong. Agong yang sebelum ini. Betul? Okey, bukan Agong masa kini. Jangan silap, jangan sunting, jangan edit. Okey? So, itu sebagai seorang wartawan, berapa puluh tahun? 12 tahun, tapi mostly dalam investigative reporting. Investigatif, maknanya wartawan penyiasat. Okey. Yeah. Itu bukan mudah untuk buat sebab wartawan ni dia bijak, dia buat semua. Master of all trades, jack of all trades, master of none. Okey. Saya memang nak tunggu soalan yang mencabar Ibu Yati untuk menjawab, tapi macam saya cakap, jangan terkeluar landasan. Kalau anda bagi perkataan yang saya tak suka, maaf cakap, biadab, saya tidak akan baca. Okey. Yati nak baca kenyataan, betul? Ya, kenyataannya. Kita dengar. Ini daripada Yati beliau bertanggungjawab penuh ke atas apa yang kamu cakap nanti. Saya bertanggungjawab penuh di atas apa yang saya cakap dan apa yang saya tulis. Okey. Jadi boleh saya teruskan? InsyaAllah. Okey. Ini adalah berhubung fitnah oleh Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, dan YDP-nya Nasruddin Tantawi terhadap Ibu Yati. Dalam ni saya tulis Ibu Yati saja sebab saya dirujuk oleh dia dan semua pihak sebagai Ibu Yati. Okey, jadi yang pertama, tuduhan hasutan dan fitnah oleh mereka adalah sebagaimana yang boleh ditonton pada video yang ditularkan di media, termasuklah di youtube.com. Terdapat tuduhan dan fitnah yang telah dilemparkan, tetapi berikut ini adalah beberapa sahaja daripadanya. Fitnah 1. Kononnya Ibu Yati melahirkan agama baru, iaitu agama Melayu. Okey, saya akan terus perbetulkan di sini. Saya tidak pernah menyebut, menulis agama baru atau agama Melayu daripada saya, dibuka oleh saya. Tidak ada. Okay. Nak buka agama ni mestilah kena jadi Nabi, kena ada mukjizat, kena ada kitab. Tapi semua tu tak ada. Ini betul, pasti ni tak ada? Ya, tidak ada. Disebut langsung. Memang atau saya boleh bersumpah, bismillahi wa billahi wa tallahi, tidak ada melahirkan agama baru. Okay. Oleh saya, tidak ada. Itu adalah fitnah semata-mata. Dan saya berani buat ujian lie detector poligraf kerana ujian ni memang dah diterima di 200 negara untuk membuktikan tomahan dan rasuah, fitnah sebelum pun kes tu masuk ke mahkamah. 200 negara proven, terima alat tu. Dan dulu bekas ketua hakim negara pernah kata, fikirkan cara bagaimana kita nak gunakan lie detector ni. Sebab kita balik kepada Quran. Quran kata apa? Jika mulut kamu berbohong, anggota badannya lain bercakap yang benar. Jadi saya sanggup menjalani ujian poligraf. Okey, sambung. Untuk ni dan okey. Jadi fitnah kedua, Ibu Yati melakukan syahadah pelik.
Ilaha, ini Ilama. Apa dia macam mana? Sebut lagi sekali. Ilaha, Ilara, Ilama. Dan disambung dengan pengakuan aku Melayu sebanyak 7 kali. Saya juga tidak pernah mengatakan wujudnya syahadah pelik atau syahadah baru ke. Kamu tak wujudkan tidak. benda ni. Dan juga tidak pernah kata, oh you kena tukar syahadah. Tidak pernah. Boleh cari mana bukti yang saya cakap. Termasuk mana di dalam bukti yang video saya tu. tulis, termasuk dalam video. Tidak pernah. Okey. Yang dalam video itu adalah konten saya di YouTube saya yang asal Ibu News Channel. Ibu News Channel. Boleh layari di situ. Saya tidak sunting. Saya tidak edit. Itulah yang asalnya. Tapi sebagai yang berjuta, saya rasa rakan-rakan di sini ada berjuta YouTubers tahu apa makna konten. Tapi ada yang tak percaya. Dia kata apa? Fitnah apanya? Dah bukti video semua ada. Yati jelaskan tentang video tu. Adakah video yang dia kata tu adalah video yang telah disunting? Disunting oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey. Tidak tanya saya. Tidak minta izin dengan saya, mencuri konten daripada YouTube Ibu News Channel dan tidak pun mengesahkan apa tujuan YouTube tu. Video tu, apa tujuan video tu? Kita ada banyak video. Kita ada video adat istiadat Melayu. Alright. Bertim basah, petabalan jin, istiadat raja-raja, istiadat nak berkahwin. Kan? Ini semua kajian-kajian yang adalah konten-konten dalam YouTube. Alright. Konten yang berdasarkan kajian ya, Yati. Tapi kenapa diambil yang ini secara spesifik? Spesifik secara tidak bertanggungjawab. Okey. Tidak bertanya kepada saya apa yang awak sedang lakukan. Jika dia tanya kepada saya ada jawapan saya. Tapi apa yang Yati cakap ni, adakah kerana Yati takut? Sebab tidak. Ada yang mengatakan takut dah tu, dia kata. Jika saya takut, saya tidak akan live di sini. Exactly. Saya tidak akan live di sini dan saya tidak akan terbuka. Sebab saya adalah wartawan yang membongkar Jemaah Islamiah Malaysia dulu. Betul? Tahun 2000. Dan saya juga wartawan yang membongkar akam, ajaran sesat. Sehingga Umujah tu mengaku salah. Mengaku dia sesat. Dan dia bertaubat di hadapan 300 audien dia. 300. Itu adalah sejarah dalam Malaysia kerana JAIS ke masa tu, JAKIM, jabatan Islam yang lain. Okay. Tidak bolehlah buat sampai ke tahap tu dan memerlukan tapi waktu tu tu Ibu Yati adalah seorang wartawan. So beliau melakukan lebih lagi dalam kapasiti sebagai seorang wartawan. Sebagai wartawan dan juga sebelum tu untuk ketika saya mendedahkan Jemaah Islamiah, saya hanya sebagai seorang ahli yang direkrut. Direkrut tu. Cuma saya bertanggungjawab kepada negara, saya menyumbangkan bahan maklumat-maklumat itu kepada menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Okey. Dan ketika saya mendedahkan arkam pula, ya benar saya sebagai wartawan. Dan ketika sekarang saya sebagai bukan lagi dalam media arus dalam kelompok, tetapi masih lagi wartawan. Dan saya masih jiwa wartawan tetap ada. Wartawan dia menulis sampai akhir hayat dia. Okey, sambung Yati. Okey, jadi jadi di sini saya tidak pernah mengatakan itu syahadah. Okey. Syahadah tetap syahadah. Syahadah tetap Asyhadu syahadah. an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadah. Okey, saya Itu tak tidak perlu pernah- nak suruh Yati itu, mengucap itu- dua kalimah itu syahadah. Beliau dah sebut. Itu syahadah yang tidak akan diubah. Dan tidak akan berubah. Ini adalah Okey. adat istiadat Betul. Melayu beratus tahun dahulu. Apa yang Yati paparkan adalah adat istiadat Melayu. Dan Jatuh itu pula hasil saya kajian punya ni. saya. Dan gong itu berusia 500 tahun. Saya rasa semua pun tak ada lagi. Tapi kami perolehi gong itu. Gong pun jadi isu dan ditularkan ya. Kami membuka sejarah. Jadi di sini saya melihat, saya sedihlah melihat siapakah yang cuba menghapuskan sejarah. Okey. Dan sangat bermusuh kepada pihak yang cuba mengembalikan ingatan anak cucu kepada sejarah kehebatan Melayu dulu.
Okey. Baca dulu. Tu fitnah ketiga. Ibu Yati menolak ajaran Islam yang dianggap sebagai Islam Arab. Kononnya saya dan lain-lain membawa Islam Melayu. Di sini, sekali lagi saya nak tegaskan, saya tidak pernah dalam mana-mana statement saya ataupun apa yang saya cakap, saya tolak ajaran Islam. Tidak ada. Okey. Kalau macam tu, pause kejap. Saya bacakan nama penghantar soalan ni. Soni Rafizi Amir. Saya nak tanya, apakah maksud Yati tentang apa ni, panjanglah yang ilah wa iva ma ilah tu? Apakah maksud kamu mengucapkan perkara tersebut dalam video yang viral tempoh hari? Saya dah terangkan tadi, itu Repeat, adalah dia mungkin terlepas. Itu adalah adat istiadat beratus tahun dahulu. Itu Dan, maksudnya itu adalah hasil kajian saya. yes, Hasil ilaha kajian illa ra ilama. Sebagai contoh, okey. Bagi contoh. Okey, sebagai Itu bukan contoh. mengucap Yati. Ini bukan mengucap. Ini sebagai contoh. Okey. Okey, ini kepala surat Sultan Terengganu yang bermaksud. Sekejap, pause sekejap. Zinon, ke depan kita zoom sikit. Boleh tengok. Sekejap Zinon zoom sekejap. Untuk anda yang saksikan ni secara langsung. Okey. Okey, zoom. Sekejap Ini apa yang Yati nak jelaskan. Okey. Ibu Yati akan perjelaskan bagi pencerahan. Boleh Zinon? Okey dah. Alright. Okey. Jadi di sini kepala surat Sultan Terengganu bermaksud wal syamsu wal qamari wal nujumi, yang bermaksud demi matahari, bulan dan bintang. Ini bukan agama ya? Ini bukan agama. Ini sejarah. Ini sejarah. Sekitar tahun 1820 Masihi. Dan ini selepas bukti. Ini manuskrip lama selepas kedatangan Arab. Yang dikaitkan dengan Islam Arab. Yang dikaitkan dengan Islam Arab. Jadi, yang dia kata Ibu Yati menolak ajaran Islam, saya berani bersumpah saya tak pernah cakap menolak ajaran Islam dan tidak pernah menganggap apa yang dianggap Islam Arab. Saya bagi contoh perbezaan Islam Arab dan Islam Quran. Okey. Sebab saya dulu adalah yang pelajar yang direkrut oleh PAS ketika itu. PAS ketika itu pada tahun 2000 saya direkrut untuk jadi pengebom berani mati. Untuk jadi militan di bawah Jemaah Islamiah, di bawah Dr. Azhari dan Nordin Maktab. Okey, stop jadi, sekejap. Ini adalah pengalaman saya peribadi yang dilalui oleh Wan Nur Hayati. Ibu Yati. Okey, Wan Nur Hayati, Ibu Yati bagi anda semua. Okey, sebab sekarang ni saya nak anda mengenali beliau. Sebelum anda membuat apa sahaja penilaian ke atas jadi, diri Jadi beliau. kena tahu siapa saya. Kenali dia. Kenal saya. Okey. Jadi dalam ketika saya bersama beribu lagi pelajar ketika itu direkrut, di brainwash, kami direkrut dengan Islam Arab. Jadi itulah hasil kajian saya. Saya ada banyak modal nak bertanya. Saya bukan mengarut, Ibu Yati bukan mengarut. Okey. Sebab sebelum anda kata saya habis modal, tak ada modal tanya soalan, sebenarnya saya bagi ruang dan peluang kepada Ibu Yati untuk memberi penjelasan dari pihak beliau. Kita dengar. Be a good listener before you ask questions, before you slander people. Kita dengar dulu. Sambung Yati. Okey. Jadi di situlah saya tertarik. Kenapa kumpulan ini disesatkan? Kenapa kami dipengaruhi untuk menjadi pengebom berani mati? Kenapa di situ menjadi pangkalan melahirkan kadir-kadir JI? Kadir-kadir maksudnya ahli-ahli lah. Ahli-ahli baru JI. Kenapa? Jadi di mana loophole tu? Di mana kegagalan pada masa itu 2000, di mana kegagalan pihak-pihak yang sepatutnya menjaga akidah lah, menjaga agama orang Islam ketika itu, kerana terlalu ramai. Kita banyak bukti sebelum dia jadi lebih ramai, berleluasa, merebak. Dan ketika itu pun saya dah cakap, kata G7 ni maksudnya kumpulan ini akan menyusup masuk dalam pentadbiran, dalam pendidikan,
dalam ekonomi. Itu apa yang Yati punya findings your findings. Jadi perlu ada tapisan halus. Supaya sel dan saki-baki militan ni tidak menyerap masuk. Jadi ketika itulah saya kata itulah titik mula saya mula mengkaji supaya saya tidak lagi terpengaruh dan tidak ada yang terpengaruh dalam kumpulan yang sesat ni. Itu adalah kajian Yati sendiri. Dan seterusnya? Okey. Dan satu lagi ni, membawa Islam Melayu. Saya tidak pernah menyebut Islam Melayu. Yang saya sebut tadilah antara Islam Quran, Islam Arab. Islam Quran tu saya dah bagi contoh. Contoh kalau Islam Quran ikut Quran tu sentuh lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan batal sembahyang. Tapi kalau Arab dia kata haram. Contoh. Jadi batal itu antara sembahyang dengan haram dua benda berbeza. Jadi di situlah sebab kita kena kaji. Kalau kita tak kaji, itulah puncanya kenapa benda ni wujud lagi. Militan-militan ni wujud lagi, ajaran-ajaran sesat tumbuh sana sini sebab tak berfikir. Yati, kalau betul lah Yati buat satu agama baru, buat satu ajaran baru. Kalau saya tidak kata pasti apa faedah yang Yati dapat? Itulah. Saya pun ada. Apa benefit you dapat? Okey, sekarang ni macam semalam kan ada pihak polis tanya, apa yang saya ada? Saya dalam bank saya pun ada RM50. Saya pun ada tunggakan LHDN 1,800 tak bayar lagi. Naik pun naik LRT saja, kan? Kalau saya ni macam Umujah, sebab saya bongkar Umujah dulu, dia ada tabung Tuhan. Dia ada aset dia masa tu 1 bilion pada 2013. Itu fakta. 1 bilion ringgit. 1 bilion ringgit. Ikhwan masa tu, Global Ikhwan. 1 bilion ringgit dia ada tabung Tuhan. Semua orang bagi sumbangan kat dia. Dan dia ada kitab, dia ada mukjizat. Dan itu bukan Ibu Yati tau. Bukan Ibu Yati. Itu Umujah. Jadi kalau kamu buat maksudnya dia tentulah hebat, kan? So-called hebat lah. Hebat bukannya kita mengagungkan dia, dan dia ada lebih daripada beratus ribu pengikut dia di seluruh dunia. Dia ada base kat Mekah dan dia ada, itu hasil kajian saya. Kalau saya semua penulisan saya mengenai Arkam Ikhwan ni selama 4 bulan saya rasa saya dah boleh PhD dah. Kan? Tambah lagi dengan kumpulan JI. Bagaimana student-student direkrut, bagaimana diorang menyusup masuk, mendoktrin, menggunakan platform politik, bagi dana. Dah tentu saya dapat PhD dah, kan? Tapi ini apa yang dilalui dahulu. Kita sebab tu kita kena belajar daripada sejarah. Supaya kita tidak ulang benda yang salah. Sebab sejarah dengan agama adalah dua perkara yang berbeza. Jangan dicantumkan, jangan digaulkan menjadi satu. Sebab soalan saya tadi, kalau betul lah Yati ni, Ibu Yati ni ada buat agama baru, apa faedah yang dia dapat? Berapa banyak harta yang dia boleh kumpul, berapa juta pengikut dia, kan? Macam dekat negara barat ada fahaman Scientologist, di certain country ada ajaran Qadiani. Syiah ni baru, Qadiani those days, saya tidak dilahirkan lagi pun sudah ada menyembah matahari, bulan, kan, na'udzubillah minazalik. So sekarang ni Ibu Yati menjelaskan yang beliau tidak pernah mewujudkan agama baru, tidak pernah mengadakan agama Melayu. Sambung Yati. Okey, fitnah keempat, mereka menggambarkan niat jahatnya terhadap Ibu Yati dengan merancangkan tindakan penguatkuasaan terhadap Ibu Yati. Sedangkan Ibu Yati tidak dimaklumkan kesalahan dan ditangkap atau didakwa atas apa-apa kesalahan berkaitan agama Islam. Jadi balik kepada prinsip asas Quran. Jika benar mereka ni ikut kitab Quran yang diturunkan Allah, kan? Jadi dalam Quran kata apa? Jika kamu terima satu berita, semak dulu. Siasat dahulu. Dan kebanyakan yang saya rasa terkilai, kebanyakan yang menyiarkan berita itu adalah rakan-rakan saya yang ada nombor telefon saya, di mana dia orang boleh dapatkan both side of story. Tanya saya, apa yang berlaku ni Yati? Tetapi panggilan pertama yang saya dapat adalah beberapa editor call, apa jadi Yati? Saya tahu
ada cerita di sebaliknya. Termasuk Hazrul. Jadi saya agak terkilai. Jadi kenapa prinsip itu tidak diguna pakai atau dilupakan ketika itu, seolah-olah seronok untuk menjatuhkan ibu yati. Sebenarnya yang ibu yati yang ada tunggakan LHDN 1,800 tak boleh nak bayar lagi ni. Yati macam ni. Tadi bila Yati bacakan yang tidak ada siasatan tak ada ke atas diri, tidak ada dipanggil oleh mana-mana pihak majlis agama. Apa yang Yati nyatakan bukan dengan niat untuk riak tidak timbul dekat sini. Cuma Yati nyatakan sehingga ke saat ini tidak. So let's pray, kita doa keep it that way. Betul tak? Jadi kalau proses, sebab saya ingat, sebab saya tulis kan, Jemaah Islamiah berapa tahun tu? Berapa tahun? 14 tahun diorang kaji. Sebelum pergi hukum, pergi nak buru ke, nak tangkap dalam ISA apa semua, berapa tahun tu? Proses macam Arkam 10 tahun sebelum difatwakan sesat. Saya dihukum oleh tak apa. NGO. Yati, sekarang ni bila Yati ni menjadi kambing hitam, adakah you rasa you ni dijadikan sebagai kambing hitam? Ya, sebab tu saya tampil di sini untuk menjelaskan. Okey. Seterusnya fitnah 5. Mereka juga jelas menghasut seluruh rakyat Malaysia membenci Ibu Yati dengan memfitnah Ibu Yati membawa ajaran Islam Melayu yang dikatakan ajaran sesat lagi menyesatkan. Macam seperti mana yang saya bagi tahu tadi, saya tak pernah sebut Islam Melayu. Tapi siapa yang sebut Islam Melayu? Siapa yang sebut agama baru? Jadi fitnah ke-6, Nasruddin Hassan mengaku pernah kenal Ibu Yati 20 tahun dahulu. Ketika Ibu Yati masih seorang pelajar, tetapi Ibu Yati tidak pernah kenal dia sehinggalah diberitahu. Inilah yang saya cerita tadi. Bagaimana titik dia kenal saya. Saya akan ulas selepas ni. Jadi di sini yayasan tu dan yang di YDP selepas ini akan disebut sebagai Yadim saja. Bagi meringkaskan penulisan, semua fitnah di atas diringkaskan dan dirujuk sebagai menghukum sesat terhadap Ibu Yati. Maka Yadim telah menghukum, menjatuhkan hukuman sesat ke atas Ibu Yati. Jadi yang ketiga, mereka telah menjatuhkan hukuman kafir terhadap Ibu Yati. Fitnah 1 hingga fitnah 5 di atas menjelaskan membawa maksud bukan sahaja Ibu Yati telah sesat, menyimpang dari agama Islam, tetapi lebih tepatnya ialah bahawa Ibu Yati telah kafir. Apa perasaan Yati bila perkataan-perkataan ini dilemparkan kepada Yati? Saya berpegang teguh bahawa Tuhan tidak akan bebani saya dengan ujian yang saya tak mampu. Jadi ini adalah ujian yang saya sedang hadapi. Tapi mestilah ada hikmah di sebaliknya yang nak membuka mata semua orang. Ambillah pelajaran daripada apa yang berlaku ke atas saya. Okey, jadi secara langsung juga membawa maksud Ibu Yati telah murtad keluar daripada agama Islam kerana telah mencipta agama baru selain Islam, melafazkan syahadahnya dan mengamalkannya. Ibu Yati akan dihukum bunuh sebagaimana pemahaman umum agama Islam selama ini. Hukum bagi orang murtad ialah bunuh. Ibu Yati yang sebelum ini Islam kini telah pun dijatuh hukum murtad dan kafir. Siapa yang jatuhkan? Oleh Yadim, sebab dia kata saya sesat. Implikasinya daripada fitnah oleh yayasan ini akan membawa kepada hukuman bunuh terhadap Ibu Yati. Sebagaimana yang dilaporkan media, Menteri Agama telah pun menegaskan tindakan akan diambil terhadap Ibu Yati. Adakah ini tindakan yang akan diambil, iaitu menghukum bunuh atau membunuh Ibu Yati? Hukum yang kelima, hukum sesat dijatuhkan oleh yayasan dan bukan oleh majlis jawatankuasa fatwa kebangsaan. Satu-satunya pihak berkuasa agama yang boleh memutuskan hukum sesuatu perbuatan dalam Islam di Malaysia ialah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan atau dikenali awam sebagai Majlis Fatwa Kebangsaan. JAIS hanyalah pihak berkuasa atau pelaksana pemantauan agama Islam di negeri Selangor sahaja dan tidak ada sebarang kuasa untuk menentukan sesuatu hukum atau fatwa. Yadim hanya sebuah pertubuhan, iaitu sebuah yayasan yang kononnya berkegiatan berkaitan dengan dakwah di Malaysia sesuai dengan namanya Yadim. Okey, stop. Juga macam ni Yati.
Ada soalan daripada Mahathir Bentinggal. Tolong tanyakan apa maksud Ibu Yati. Allah Muhammad pun main nombor. Saya amat terkejut dengan Tuhan dan Nabi Arab ini. Kesianlah pada siapa-siapa yang bertuhankan Allah dan bernabikan Muhammad itu. Ini hantaran komen ya yang saya bacakan oleh Mahathir Bentinggal. Sebab ramai yang bertanya tentang nombor. Nombor apa ni? Okey, saya akan jelaskan selepas ini. Tapi yang Allah Muhammad tu yang saya masukkan itu, mereka edit. Mereka disunting lagi. Sunting lagi, edit lagi. Kenapa tidak baca daripada awal? Penceritaan saya mengenai apa tu nombor apa semua. Kenapa? Ya Allah Muhammad itu adalah orang yang minta nombor daripada saya. Minta nombor, dia minta. Jadi mengejutkan saya. Bagaimana orang yang meletakkan nama dia Allah Muhammad? Nama orang? Orang tu Allah Muhammad. Bagaimana orang yang meletakkan nama Allah Muhammad boleh minta nombor daripada saya? Semalam pihak berkuasa tanya saya, kan? Kenapa Ibu ditanya Yati? Juga, ya? Tanya juga. Dalam Malaysia ni Ibu Yati, dia kata, you lah orang yang pertama yang dedahkan militer. Kan? Itu pengorbanan yang paling besar. Kan? Tapi pengorbanan tu you orang pertama, itu soalan dia. You orang pertama yang dedah militer. You orang pertama yang dedah arkam. Dan you juga orang pertama yang bagi nombor pada orang miskin. Okey, ni jawapan saya ya. Memang betul ke bagi? Jawapan saya, bila saya bagi kira ya, saya kira tu. Saya kira. Sebab dia ada kod. Dia ada koding. Dan saya kira daripada kod itu, bila waktunya? Ketika tahap pengangguran tu tinggi. Ketika orang datang kepada saya sebagai wartawan. Tolonglah kami. Kami tak ada duit pun nak makan. Kami diburu oleh Ahlong. Kami minta zakat 2 bulan pun tak dapat. Kemana kami nak hidup, nak makan? Statistik bunuh diri kerana miskin, dibebani hutang, pengangguran meningkat. Jadi diorang datang pada Ibu Yati sepanjang pandemik COVID. Jadi saya tolong kira. Tolong kira? Tolong kira saja. Tolong kira. Sebab dia kiraan. Bukan bagi nombor? Bukan. Tolong kira. Tolong kira apa? Tolong kira. Macam mana? Tolong kira ada kaedahnya. Sebab segala-galanya dalam hidup ni matematik. Cuba bagi tahu apa yang tidak berkait dalam hidup kita dengan angka, dengan nombor. Segala-galanya adalah nombor. Tapi orang kata benda ni hari ni mengelirukan orang. Mengelirukan kerana tidak faham dan tidak bertanya apa yang saya sedang buat. Tanyalah. Sebab saya punya penjelasan saya sendiri. Saya hendak membantu orang miskin. Sebab tu saya maklumkan ini untuk orang miskin, ini yang nak pergi bercadang nak bunuh diri. Dia macam masih ada lagi solusi dia. Itu pada saya sebab saya di bawah perlembagaan kan. Di bawah perlembagaan saya berhak menyuarakan pendapat saya. Itu yang saya rasa pada ketika itu. Saya rasa itulah cara yang saya boleh bantu orang. Orang miskin. Nak bantu duit, kamu tak ada? Nak bantu duit, saya tak ada. Saya pun sendiri tak mampu nak beli nombor. Tapi mungkin ya, dunia hari ini, tahun 2021, bila kamu membantu orang, kamu kena wawarkan dalam media sosial. Secara meluas. Jadi, orang nampak, oh, Ibu Yati bagi bantuan 10,000 kampit beras. Ibu Yati bagi bantuan van jenazah. Ibu Yati bagi bantuan telekong. Kan? So, itu mungkin generasi sekarang lebih pandang dan lebih menghargai. Kan? Sebab apa yang Yati buat, orang salah anggap. Oh, pergi pada Ibu Yati minta nombor. Kenapa Ibu Yati tak buat nombor tu sendiri pada dia supaya dia jadi kaya? Sebab saya tak buat untuk diri, saya buat untuk orang. Cubalah
belajar latar belakang saya. Cubalah kaji latar belakang saya. Saya dedah JI, saya mempertaruhkan nyawa nak selamatkan rakyat Malaysia ketika itu. Dan jika saya tidak dedah Jemaah Islamiah ketika itu, bom itu akan diletupkan di Malaysia. Di sini, okey. Tapi disebabkan pendedahan saya, Dr. Azhari dan Dr. Martin tu lari ke Indonesia. Boleh tanya Tan Sri Musa Hassan. Boleh tanya dia apa sumbangan saya untuk negara. Jadi selama-lamanya saya akan menyumbangkan jasa saya sehingga nafas saya terakhir untuk negara, walaupun negara balas saya. Bukan negara. Faham. Azrul faham bila ramai yang skeptikal, negatif pada Yati. Skeptikal kerana tidak bertanya kepada saya. Apa yang sedang saya lakukan. Tanya dulu. Tanya dulu. Itulah yang diperintahkan Tuhan dalam Quran. Tanya, tak tahu, diam. Nak tahu, tanya saya, kenapa you sanggup buat macam ni? You tak tahu ke you akan ditomah? You tak tahu ke you akan dihina? Diungkup bunuh. Tapi disebabkan saya buat ni untuk Tuhan dan juga untuk orang lain. Tapi ialah pandangan setiap orang tertakluk kepada pandangan peribadi. Jadi itulah Hazrul. Apa macam Hazrul kata tadi, ada urus-urus kata nak tarik saya punya kajai. Anugerah kajai. Anugerah kajai. Dan saya maklumkan pada Hazrul, tak apa. Jika mereka nak tarik, tariklah. Sebab saya menulis bukan untuk anugerah. Saya korbankan segala-galanya untuk rakyat, agama dan negara. Itu yang saya buat. Itu yang gagal dilakukan oleh semua pembesar pemerintah negara untuk orang lain. Okey, sabar Yati, sebab setiap orang ada dugaan dia. Zinan, dekat atas meja ada tisu. Go get tissue outside. Okay, so jadi saya sambung yang tadi okey, 5. Okey, ni tadi mana yang tadi yang 5 hukum sesat tadi. Jadi yayasan juga tidak ada sebarang kuasa lah terhadap pemantauan dan pelaksanaan perilaku dan perbuatan seseorang Islam. Apatah lagi untuk menjatuhkan sesuatu hukum dan hukuman terhadap seseorang. Jadi sekarang apa yang berlaku pada saya, tabur fitnah dulu. Lepas tabur fitnah, barulah saya dapat beratus WhatsApp mencari justifikasi untuk mengesahkan apa yang diorang kata itu betul. Ada yang tanya, oh mana agama baru you ya? Ada yang tanya, you ni Nabi ke? Nampak? Macam mana nak mendaftar diri sebagai pengikut you? Jadi nampak tak? Tabur fitnah dulu, lepas tu baru nak cari kebenaran. Adakah itu Islam yang dibawa, maaf ya, yatim? Dah, tak apa. Jadi, maka jelas bahawa di luar bidang kuasa dan langsung tidak ada hak bagi JAIS atau yatim untuk menentukan, menjatuhkan sebarang hukum terhadap perbuatan saya. Jadi sekarang ni mereka telah merampaslah, yatim telah merampas kuasa agama Islam. Kuasa menentukan sesuatu tuduhan atau dakwaan itu bersalah atau tidak dari segi Islam hanyalah ditentukan, diputuskan oleh Mahkamah Syariah saja. Segala proses yang membawa, menyediakan dan membawa Ibu Yati ke Mahkamah Syariah hanya boleh dilakukan oleh JAIS saja. Jika kesalahan yang didakwa itu dilakukan di Selangor, bukan dan tidak boleh oleh mana-mana pihak lain. Termasuk juga bukan juga oleh JAIS, Yadim, JAKIM, malah Majlis Fatwa Kebangsaan sekalipun. Rangkuman keseluruhannya jelas bahawa Yadim bukan sahaja telah memfitnah Ibu Yati tetapi melanggar, mengambil alih kuasa dan bidang tugas JAIS, Majlis Fatwa Kebangsaan dan Mahkamah Syariah. Jadi Yadim mesti diambil tindakan oleh Yadim. Adalah jelas pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Yadim dan Nasruddin Hassan sebagai YDP adalah amat besar. Malah tindakan oleh Yadim dan Nasruddin Hassan inilah sebenarnya yang telah merosakkan, menghina agama Islam, menyebabkan agama Islam dipandang serong dan menjauhkan orang ramai daripada Islam. Tindakan ini pandangan peribadi Yati ya? Semua adalah pandangan peribadi saya dan saya bertanggungjawab atas kenyataan ini.
tindakan Yadin dan Nasruddin Hassan ini juga mendorong dan menyebabkan penganut Islam sedia ada keluar meninggalkan Islam kerana telah diberikan persepsi salah atau sangkaan betapa buruknya hukuman, undang-undang dan peraturan kehidupan dalam agama Islam. Sehubungan itu, semua ketua agama Islam di semua negeri dan di Malaysia, iaitu semua raja-raja setiap negeri dan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, mestilah mengambil tindakan yang tegas terhadap Yadim dan Nasruddin Hassan. Sekurang-kurangnya membawa dan mendakwa Nasruddin Hassan ke Mahkamah Syariah dan membubarkan serta mengharamkan kewujudan Yadim dari segi semua undang-undang termasuklah pendaftar pertubuhan. 8. Tiada sebarang siasatan oleh JAIS atau Yadim atau mana-mana pihak. Laporan mengenai salah laku atau pelanggaran undang-undang syariah boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Bagi kesalahan yang didakwa dilakukan di Selangor, laporan mestilah dibuat kepada JAIS, iaitu Jabatan Agama Islam Selangor. Maka sebarang dakwaan perbuatan Ibu Yati yang dilakukan di Selangor mestilah dilaporkan kepada JAIS. Kemudiannya JAIS akan melakukan siasatan bagi menentukan kesahihan dakwaan terhadap Ibu Yati itu. Namun sehingga siasatan oleh polis pada 1 Februari 2021 yang telah dijalankan bersama dengan Ibu Yati, tidak ada sebarang maklumat dan atau pemberitahuan mengenai laporan yang telah dibuat terhadap Ibu Yati telah disampaikan atau dimaklumkan kepada Ibu Yati. Walau dalam apa cara, kaedah, bentuk medium pemberitahuan termasuklah melalui media elektronik dan internet, termasuklah media sosial. Tarikh 1 Februari 2021 itu adalah tarikh di mana banyak media melaporkan bahawa siasatan telah atau dan sedang dijalankan oleh JAIS mengenai dakwaan terhadap Ibu Yati oleh Yadin dan Nasruddin Hassan. Malah pihak Menteri Agama juga dilaporkan berkata siasatan sudah hampir selesai. Namun kenyataannya seperti yang telah dijelaskan di atas, tidak ada siasatan yang telah dilaporkan. 9. Nasruddin Hassan dan Yadin telah berbohong. Kesimpulannya, ini juga saya bertanggungjawab di atas kenyataan ini. Okey. Kesimpulan rangkuman semua yang di atas jelas membuktikan bahawa Nasruddin Hassan dan Yadin telah berbohong kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Mustahil Yadin tidak tahu mengenai cara, kaedah, prosedur dan SOP dalam menjatuhkan hukuman, apatah lagi hukum sesat dan lain-lain terhadap Ibu Yati, menipu seluruh dunia dan memfitnah Ibu Yati. Pembohongan dan fitnah ini telah disebarkan ke seluruh dunia kerana hampir semua media melaporkannya adalah melalui media elektronik atau media sosial yang berasaskan internet yang boleh dicapai oleh sesiapa sahaja asalkan bersambung dengan internet. JAIM juga berbohong. Ini kenyataan yang saya bertanggungjawab ke atasnya. JAIM iaitu Jabatan Agama Islam Melaka berbohong kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia, mengakui telah memantau, menyiasat kegiatan ajaran sesat agama Melayu Ibu Yati di Pulau Besar, mengesahkan kumpulan Ibu Yati telah beberapa kali datang ke Pulau Besar melakukan ritual ajaran itu. Malah media melaporkan, mengatakan bahawa JAIM telah mengesahkan kewujudan kumpulan ajaran sesat agama Melayu yang didakwa dibawa oleh Ibu Yati. JAIM telah mengesahkan upacara ritual membabitkan kumpulan ajaran agama Melayu yang tular di media sosial Facebook dilakukan di Pulau Besar, Melaka pada Disember lalu. Namun pengarah JAIM, Datuk Muhammad Azhan Samad berkata penguatkuasa tidak jumpa ya kumpulan tersebut kerana mereka telah pun keluar dari Pulau Besar. Bagaimana tidak jumpa saya tetapi boleh mengesahkan itulah agama baru yang dibawa oleh saya ke Pulau Besar. Nampak bercanda tu. Jadi Mat Razin, sebagai moderator, saya tidak dayus. Okey, saya faham apabila anda rasa tak puas hati sebagai penonton live Suara Merdeka sekarang. Kalau nak kata saya dayus ataupun bacol, saya tidak memberi peluang yang adil kepada Yati. Sebab beliau juga perlu bagi penjelasan supaya kita sama-sama mendengar. Saya tak minta anda menilai sebab saya tidak menilai. Siapa kita nak menilai orang? Okey, sekarang kita dengar. Apa Yati cakap, kita dengar. Okey, terus Yati. Malah laporan oleh media cetak seperti Cosmo juga menyiarkan gambar Ibu Yati dan seorang lagi sedang memukul gong di Pulau Besar. JAIM juga telah mengesahkan bahawa ajaran sesat Ibu Yati itu agama Melayu. Telah lama wujud.
dan kini timbul kembali. Jadi dah ada banyak pencanggahan di situ. Satu agama baru, ini agama Melayu yang telah lama wujud. Yang dekat Pulau Besar Melaka. Jadi nampak di situ diorang pun saling bercanggah. Antara Jaiz, Yadim dengan Jaim pun dah saling bercanggah informasi dia. Yang macam Jaim ni dia kata dah lama wujud. Tapi dah muncul kembali. Yang seorang kata agama baru, yang seorang kata agama Melayu. Jadi terlalu banyak. Yang seorang kata Islam Melayu, lagi banyak lagi. Tapi semua ni menunding ke arah kamu. Ke arah saya. Dinamakan saya sebagai pengasasnya. Jadi bagaimanakah Jaim boleh mengesahkannya sedangkan Jaim dan penguatkuasa tidak pernah jumpa saya pun. Tidak pernah jumpa saya. Adalah jelas bahawa Jaim juga telah berbohong dan memfitnah Ibu Yati kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Jadi sekarang sini saya melihat Menteri Agama dan Jaim berbohong juga. Menurut laporan media pada 1 Februari 2021, siasatan kes Ibu Yati telah atau sedang dilakukan oleh Jaiz dah hampir selesai. Kenyataan disiarkan pada Isnin 1 Februari 2021 semalam. Ibu Yati tidak pernah dipanggil oleh Jaiz atau disoal siasat oleh Jaiz. Jadi apakah bentuk, jenis, cara dan tujuan siasatan atas kesalahan yang didakwa dilakukan oleh Ibu Yati? Sedangkan Ibu Yati tidak pernah dihubungi, tidak pernah ditanya, tidak pernah diminta menjawab atau menjelaskan tuduhan ke atasnya. Jelas Menteri Agama telah bohong bukan sahaja kepada seluruh rakyat Malaysia tetapi panjang juga lagi ke ni, seluruh Yati? rakyat. Ada sikit lagi, ada 3 lagi poin. Kerana disiarkan oleh berbagai media online berasas internet. Jika dia tidak berbohong, maknanya menteri kita dan Jaiz telah diberi nasihat yang salah. Oleh siapa? Jap. Ustaz Zamihan Al-Ghari. Dia macam ni, kalau apa yang Yati nyatakan yang disiarkan secara live, ini adalah pendapat peribadi beliau, penjelasan peribadi beliau. Kalau nak kata Yati menuduh jabatan-jabatan agama berbohong, bagi saya bukan tuduhan berbohong, bukan. Tetapi itu pendapat peribadi setelah beliau. Apa yang saya baca, yang keluar daripada kenyataan media. Jadi 12 siasatan oleh polis pada Isnin semalam 1 Februari 2021, pihak polis telah memanggil Ibu Yati bagi tujuan siasatan mengenai dakwaan oleh Yadin dan Nasruddin berdasarkan video Yadin yang tular dan laporan polis oleh Ibu Yati. Sesi siasatan dan soal jawab telah diadakan di Balai Polis Ampang. Anggota panel seramai kira-kira 20 orang. 3 bahagian atau peringkat polis yang terlibat ialah IPD Ampang, IPK Selangor dan Bukit Aman. Jika ada pihak lain yang turut hadir adalah di atas budi bicara polis dan di luar pengetahuan serta hak membantah oleh Ibu Yati kerana panggilan hadir siasatan adalah oleh polis dan di balai polis. Okey, stop. Sponge Jati. Apa soalan anda nak dibacakan? Sponge Jati. Saya sebut nama awak 2 kali. Awak moderator sok sibuk bagi komen pula ni. Saya bukan bagi komen. This is the standing of Suara Merdeka, ya. Sponge Jati, retype your question. Sebab saya nak tahu apa soalan awak dan saya nak bacakan soalan awak, Sponge Jati, kepada Yati. Okey, supaya beliau boleh jawab. Dan ini adalah platform untuk kita dengar apa yang Yati nak cakap. Wan Nurhayati binti Wan Alias. Saya tak rujuk beliau sebagai Ibu Yati seperti mana anda di luar sana. Cepat, sebab saya tidak punya masa yang lama. Sebenarnya live Suara Merdeka setengah jam saja. Tapi hari ini saya lanjutkan lagi setengah jam, 1 jam. Dan saya ada berapa minit, Zinon? Kita mula tadi pukul 2.15. Ada dalam 11 minit. Kita ada 11 minit lebih kurang. Okey. Saya akan bacakan panjang. Sponge Jati, saya nak tanya sebagai seorang wartawan, ya. Kalau soalan dia tak panjang macam ni. Ini awak buat PhD atau awak buat thesis ni? Okey. Panjang ni. Kita bagi the last minute. Ini tak sempat baca, tak apa Yati. Don't worry. Nanti boleh bagi conclusion kemudian. Moderator, tolonglah tanya apa makna posting Yati ini. Aku bukan anak cucu Adam. Aku anak cucu Melayu. Kuasa kamu tak ada pada aku. Itu janji Tuhan yang satu. Bukan janji Tuhan Arab. Allah, Bapa,
Lata Almana Al-Uzza. Paragraf penuh nombor 8. Berani tunjuk hebat kat orang Melayu je ke? Ini secara rasmi saya cabar anda. Mari saya cabar depan-depan dalam FB. Oh, dalam FB. Supaya semua tahu, jangan berani main belakang je. Menghasut, memfitnah di belakang je. Jika anda benar, jelaskan kebenarannya. Saya sedang pun jelaskan kebenarannya. Jika salah, bagi tahu mana salahnya. Jika sesat, di mana sesatnya. Tunjukkan mana yang tak sesatnya. Ini soalan ke apa ni, Sponge Jati? Anda bunyi macam hebat. Siap petik nama moderator. Okey? Ini bukan soalan ni. Saya tak tahu apa yang... Tapi saya baca, saya layankan Sponge Jati sebab saya hargai anda. Jika bijak, bukalah simpulannya. Jika hebat, pecahkan ruyungnya. Jika tidak, berundur saja. Anda bukan anak cucu Adam. Aku anak cucu Melayu. Kuasa kamu tak ada pada aku. Dia ulang balik. Ya, Yati, aku kenal setan jin saya dan setan manusia. Ini soalan ke, Sponge Jati? Saya tidak pernah keluarkan kenyataan macam tu. Jadi okay, saya rasa itu daripada dia sendirilah. Okey, conclusionnya. Okey, jadi okey, sebab ini dah kena skip kan. Jadi siasatan, jadi maksudnya conclusion je kat sini, siasatan hanyalah daripada pihak polis saja. Tidak ada daripada pihak-pihak agama setakat ini. Dan setakat ni ya. Jadi saya pun tidak tahu di mana yang dia kata dah hampir selesai, sedangkan saya tiada dalam tu. Okey. Jadi di situ okey, tiada kertas pertuduhan sehingga inilah sebab daripada polis sajalah kan. Setakat ni daripada jadi yang ke-14 ini yang paling penting lah. Okay. Jadi sel militan Jemaah Islamiah Tajak Ampas ini tahun 2000. Sebab Nasruddin petik. Ini antara statement fitnah dia terhadap saya, itu pendapat saya. Jadi pengakuan Nasruddin bahawa dia mengenali Ibu Yati 20 tahun lalu amatlah mengejutkan. Ini kerana Ibu Yati tidak kenal dia, lebih tepatnya tidak ingat sama sekali bahawa Ibu Yati kenal Nasruddin 20 tahun lepas. Namun setelah diingatkan bahawa 20 tahun yang lepas dari sekarang 2021 adalah 2001. Maka saya ingat semula itu ketika saya belajar di Johor, di UTM. Jadi saya berterima kasih juga kepada YDP Yadim Nasruddin Hassan kerana mengingatkan saya. Jadi daripada pengakuan dia tu, saya lihat, sebab saya wartawan bongkar, saya melihat apa punca, apa yang menyebabkan dia marah sangat pada saya. Jadi di sebalik tu, saya lihat sebenarnya modus operandi yang sama digunakan terhadap semua yang penentang mereka ketika itu, yang dalam watch list JI, iaitu kumpulan gerakan bawah tanah yang menentang kerajaan, Jemaah Islamiah dan semua ekstremis agama yang berpusat di UTM adalah menggunakan MO fitnah. Mereka wujudkan fitnah, createkan isu, tutup perkara yang sebenarnya, yang lebih besar daripada itu. Dua individu terkenal ketika itu adalah saya lah tadi, Wan Hayati, dan seorang lagi pensyarah matematik Abdul Hamid Eyob Zainuddin. Mereka sebab kami bekerjasama rapat dengan polis, dengan Tan Sri Musa Hassan masa itu, memang bekerjasama rapat menyalurkan semua maklumat yang ada kepada pihak polis, dan di situlah wujudnya counter terrorism pertama di Bukit Aman adalah kerana sumbangan pendedahan kami untuk membanteras, menentang dan mendedahkan kewujudan semua ekstremis di Malaysia dan seluruh dunia dalam menyelamatkan negara. Jadi ketika itu saya dimaklumkan sumber polis saya bahawa Nasruddin adalah rakan komplot bersama pihak atasan JI, iaitu Dr. Azhari Hussein dan Nordin Maktob dan Hambali, yang kini berada dalam watchlist, yang dah meninggal lah, yang dah ditembak mati. Tapi Hambali itu berada dalam tahanan Guantanamo Bay dan ketika ini sedang berhadapan perbicaraan lah. Okay. Jadi ketika itu ramai pensyarah pelajar UTM apa semua ditangkap dan ditahan di bawah ISA, di penjara, dan ada yang dihukum mati. Jadi saya ini permulaan fitnah tu memang daripada 2000 dia ulang balik pada sekarang. Ibu Yati telah difitnah dan dibuang dari UTM. Jadi cukup Yati. Okey, jadi kesimpulannya kat sini. Okay. Dia wartawan akan bagi peluang kepada wartawan. Dia nak buat kesimpulan dia. Kita dengar dulu. Okey. Sebab saya akan bacakan hantaran daripada Ustaz Zamihan Algari. Okey, memang itu dipin untuk saya bacakan. Cepat
cepat ni. Tapi boleh tak saya nak minta izin sikit saja lagi sebab ini benda yang penting. Jadi semua orang marah saya dan ketika itu pensyarah Abdul Hamid kerana bukan sahaja mendedahkan gerakan bawah tanah JI ni, tapi yang lebih mengejutkan mendedahkan menyebabkan parti politik yang bertopengkan Islam ketika itu ya, PAS mengaku bertanggungjawab. Ada statement daripada Taqiyuddin Hasan sendiri, bertanggungjawab menghasut para pelajar UTM supaya menentang kerajaan. Dengan kata lain, Ibu Yati telah mendedahkan dalang di sebalik JI itu di Malaysia iaitu PAS. Ibu Yati telah dibuang dan dianiaya secara salah, kononnya pelajar bodoh. Tapi rekod sebenarnya dipalsukan, memasukkan 3 subjek yang tidak diambil sebagai markah sifar. 3 subjek itu menyebabkan saya gagal dan dibuang dengan alasan gagal. Malah ketika itu, Naib Chancellor ketika itu, Profesor Datuk Dr. Zulkifli Tan Sri Ghazali telah buat siaran langsung di TV mengatakan saya dibuang sebab gagal. Tapi selepas semua orang menafikan kewujudan JI ni, tiba-tiba pengebom berani mati, Dr. Hazari Hussein mati ditembak di Indonesia. Itulah yang menyimpulkan semua yang saya nyatakan, maklumat yang saya bawa itu adalah sahih. Bukannya satu rekaan ke atau sandiwara UMNO ketika itu yang ditomah, sebegitulah. Jadi harapan saya, mengambil iktibar apa yang berlaku ke atas diri saya telah membuat analisis kewartawanan lah kan. Fitnah dilakukan oleh sebuah badan Islam, NGO. Ditabur dahulu, selepas itu baru mencari apa-apa bukti untuk justifikasi tomahan yang sudah dibuat. Telah damage has been done. Maruah saya telah tercalar. Tapi adakah itu cara Islam yang dibawa? Kerana Nabi Muhammad mengajar apa? Nabi Muhammad, bapa saudara dia sendiri pun tidak masuk Islam. Tapi adakah dia pancung kata babi ke, kata gila, sakit mental ke? Ada ke? Tak ada. Tak ada sebarang hinaan pun. Malah Nabi mendoakan lagi supaya dia diberi hidayah. Betul. Dan banyak persoalan yang dikemukakan umat Islam tetapi tidak dijawab. Atau mengambil pendekatan apa-apa mengenai agama, jangan tanya. Kamu bukan ahli membicarakannya. Jangan berfikir. Sedangkan Quran kata guna akal fikiran untuk sesuatu, bukan tidak berfikir. Sebab kalau kita tak berfikir, Quran kata apa? Kamu hanyalah binatang yang pandai berkata-kata saja. Jika pendekatan inilah yang diamalkan, semakin ramailah umat Islam yang yang akan berpecah. Porak-poranda sekarang sebab kes saya pun orang bergaduh. Sebab kes saya pun orang bermusuh-musuhan. Jadi cukup Yati. Jadi saya mohon juga majlis raja-raja menilai semula supaya tiada lagi amalan dan pendekatan begini yang dilakukan oleh badan yang bernama Islam. Sebab ia mencemarkan institusi agama Islam. Okey, dah cukup. Kita macam ni ya. Nak kata saya tidak buat homework, nak kata Yati tidak buat homework, dia buat kajian. Saya buat homework. Okey. Dan saya tahu yang saya buka peluang ini, tak kisahlah nak kata saya moderator yang dayus ke apa, tetapi sebagai moderator saya juga mahu mendengar apa yang Yati nak cakap dan saya tidak mahu menghukum. Bukan dalam kapasiti saya untuk menjatuhkan hukuman kepada sesiapa, termasuk juga anda di luar sana. Okey. Ustaz Zamihan Algari. Kalau Ibu Yati aka nama beliau adalah Puan Wan Nurhayati binti Wan Alias. Okey. 40 tahun, 41? 40. Muda lagi. Okey, kalau benar Ibu Yati ikhlas inginkan kebenaran, boleh jumpa kami Aswaja. Aswaja ni? Aswaja, saya tak tahu. Cuma Ustaz Zamihan pernah pada tahun 2013, Sultan Selangor tarik kan tauliah dia. Yang tu saya tahu. Okey. Tarik tauliah dia daripada terus berdakwah. I see. Okey. Itu maklumat yang spontan daripada Yati untuk anda ya. Sebab saya membaca. Sebab beliau membaca. Dan saya seorang penulis. Okey. Jadi Ustaz Zamihan Algari kata, kalau Ibu Yati ikhlas inginkan kebenaran, boleh jumpa kami Aswaja untuk kami jelaskan kesesatan anda satu persatu insya-Allah. Jadi Ustaz beranggapan, memandang, menyatakan yang Yati sesat. Ya, dia sama. Dia menuduh saya sesat, maknanya saya bukan Islam. Macam tadilah ulang. Bila saya bukan Islam, saya kafir. Okey. Dan hukumnya murtad. Alright. Jadi kalau dia dah
nilai saya. Macam mana nak pergi jumpa? Sebelum Tuhan nilai saya, sebelum yang Allah akan nilai kita bila kita dah dipanggil menghadap, ya. Sebelum pihak yang sewajarnya menilai saya, maknanya dia sama dengan Yadim mendahului majlis fatwa dalam menetapkan hukuman ke atas saya. Macam itulah Hazrul. Saya tak apa orang nak tomah saya, nak fitnah saya, nak hina saya. Saya bukan mengharap penilaian daripada manusia, saya mengharap daripada Tuhan. Itu saja cukup bagi saya. Cukup daripada bagi saya. Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah cukup bagi saya. Saya tak perlukan penilaian manusia sebab manusia dia tak akan habis menilai. Kita buat ini akan dinilai itu. Kita buat itu akan dinilai ini. Tetapi apa penilaian akhir itu yang saya mahukan. Alright. Yati, terima kasih banyak kerana sudi hadir secara live Suara Merdeka. Ada yang kata nak cari publicity. Ya, saya cari publicity, anda cari publicity, Yati cari publicity. Kita tak ada beza. Semua orang dunia hari ini perlukan publicity. Betul? Betul. You bagi sumbangan pun you bagi cari publicity. Bohong kalau kata tidak cari publicity. Jadi saya nak menyusun jari 10. Saya nak mohon maaf kepada para penonton live Suara Merdeka pada hari ini. Sekiranya ada tersalah bahasa, terkilaf kata-kata daripada saya sebagai moderator. Dan juga saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana menonton live Suara Merdeka bersama tetamu saya pada petang ini, Puan Wan Nurhayati binti Wan Alias atau lebih dikenali sebagai Ibu Yati. Yati, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan daripada pandemik COVID-19 di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi besok dengan tetamu yang lain. Bye.